Assalamualaikum. Hai. Okey, untuk video kali ni aku nak ceritakan tentang SBP berhantu. Macam ada kat caption kan, tulis SBP berhantu. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel aku. Jangan lupa untuk tekan button notification untuk dapatkan video-video terbaru dari aku. Okey, untuk siapa yang baru tengok video aku, baru jumpa channel aku ni kan, okey, jangan lupa untuk tekan button subscribe lah. Semoga aku dapat 1k subscriber yang pertama aku. Okey, jom kita ke segmen misteri bila malam menjema. Cerita tentang SBP berhantu ni, sekolah berasrama penuh berhantu ni, dah memanglah aku bukan daripada sekolah SBP, sekolah berasrama penuh. Tapi cerita ni disampaikan oleh seorang pelajar, bekas pelajar, yang mana dia pun kawan aku, yang dia sendiri alami SBP. Dalam SBP dia ada cerita misteri. Dan ni antara pengalaman pertama dia yang berlaku kat dia, diganggu oleh hantu misteri. Okay. Sebelum tu aku nak cerita sikit lah. SBP ni, kalau hampa nak tahu, SBP ni dalam sebulan tu mesti akan balik cuti sebulan sekali lah, tak silap aku. Contohnya kalau ada sebulan tu ada perayaan Deepavali. Lepas tu minggu lepas tu sebulan lepas tu tak ada apa dah kan. Mereka akan buat juga bagi ada boleh balik sekali. Macam tu lah, balik dalam Jumaat, Sabtu, Ahad main balik sini. Okey. Dan kawan aku ni cerita perkara yang betul ya, kisah yang sebenar jadi kat dia. Okey. Kisah ni bermula bila mana dua pelajar, yang mana kawan aku tadi nama dia Arif dan kawan dia yang bernama Min. Okey, kawan dia ni sama dengan dia. Dalam ni SBP ni dalam form 5 dengan form 3 tak boleh balik time tu. Dan form 1, form 2 dan form 4 boleh balik, tapi ikut lah, siapa nak balik, balik. Siapa tak balik, tak payah balik. Ikut diri sendiri lah. Dan pada ketika tu lepa dua ni tak balik. Lepa dua ni lupa aku nak bagi tahu. Kisah ni berlaku time kawan aku ni tingkatan 1, kawannya form 1. Okey. Depa dua ni kawan dia dengan dia tak balik. Dan ketika tu ada satu senior ni ajak lepa ke ruang tamu. Ruang tamu tu kiranya macam tempat belajar kira macam kelas prep pada waktu malam Dia ajak ke lepa dua ni ke bilik ruang tamu tu. Lepas tu yang senior ni pun katalah, okey, hampa nak duduk mana duduk lah, tak kisah pun. Lepas tu lepa pun duduklah dua, Min dengan Arif ni. Okey, lepas tu tiba-tiba Min atau Min dengan Arif ni duduk sembang-sembang. Lepas tu Arif ni teringat, dia kata, "Weh Min, hang siap pergi eksperimen, tak silap aku, hang siap pergi sains." Lepas tu Min pun kata tak siap pergi, tapi buku lepa ada dekat atas kelas. Okey, nak dijadikan cerita, semuanya bermula pada ketika Min nak pergi ambil buku dengan Arif. Okey, nak tahu kan lepas tu kan? Stay tune. Okey, nak dijadikan cerita, kisah ni bermula bila mana Arif dengan kawan dia ni Min naik atas ke kelas. Okey, aku terang lah, blok lepa ni ada 4 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua tu form 5, tingkat kedua tu form 4, tingkat ketiga tu form 4, tingkat keempat tu form 1, form 2, form 3 blok lain. Macam tu lah. Okey. Lepa form 1, blok paling atas kali, dia nak ambil buku. Dan pada ketika tu juga kelas dia paling hujung daripada ruang tamu. Okey, kerana bilik ruang tamu ni dia duduk berasingan daripada blok kelas lepa. Tapi depa kena juga pergi untuk buat kerja. Okey. Nak dijadikan cerita,
Kisah ni bermula bila mana mereka pergi naik ke atas blok tu. Dan bila mana sampai dekat tingkat yang paling atas, dekat koridor kelas mereka, macam biasa kalau kat sekolah ni, kalau tak pecah lampu-lampu koridor tu bohong lah. Lampu koridor ada macam, kan rapat-rapat lampu koridor, ada 2 pecah, lepas tu selang lampu tu buka balik. Lepas tu ada 2 pecah, selang lampu tu buka balik. Macam seram lah keadaan kat situ. Lepas tu pada ketika Min dengan Arif ni lalu, mereka ni macam taklah sedap hati kan. Mereka tengok kiri kanan sebab mereka form 1. Mereka fikir macam-macam. Ketika tu juga, pada zaman asrama ni, sini-sini suka menyakak lah. Suka kenalkan adik-adik form 1 kan. Dia cerita macam-macam hantu kan, bagi mereka takut. Okay. Dan setibanya sampai dekat kelas tu, kelas mereka, kelas yang paling hujung, dia pun ambil lah buku dekat meja dia, yang Arif ni. Dan si kawan dia ni, Min, dia pergi ambil dekat belakang sekali. Belakang tu sebab ada locker lah. Macam SPP ni, SPP situ je lah. SPP ni dia ada locker. Satu locker ni, yang mana locker tu untuk simpan buku-buku lepa. Kiranya dalam kelas tu ada 30 orang. Kiranya 30 locker lah dalam tu. Okey. Selepas tu, dia pun dapatlah buku Arif ni. Si Arif ni dapat buku dia. Dan tengok-tengok si Min ni tak dapat buku lagi. Dia cari tak jumpa buku dia tu. So Arif ni pun duduklah dekat kursi. Dia tunggu kawan dia yang Min ni. Lepas tu time dia tunggu tu, dia macam boring lah. Dia tak tahu apa. Dan tiba-tiba dia ternampak satu selotip. Dan dia buat keputusan sebab boring sangat. Dia pun saja-saja main selotip sebab form 1 kan. Saja-saja nak seronok-seronok. Dia pergi dekat belakang, dekat atas locker tu rendah je. Kata contoh macam ni kan. Locker tu bawah ni. Lepas tu atas tu ada papan kenyataan. Untuk lekat-lekat lah, macam jadual kelas, macam jadual tugas kan, tugas harian. Tu dia pun sepa-sepa selotip tu ke papan kenyataan tu. Okey. Nak dijadikan cerita semua ni kan. Semua berlaku dekat kelas ni lah. Okey. Dia ambil selotip tu, dia sepak sekali. Tu jatuh. Dia ambil balik sekali. Tu dia sepak sekali lagi. Jatuh. Dia ambil balik selotip tu. Tu dia sepak selotip tu kali lagi. Okey, kali ketiga dia nak ambil ni kan. Ada satu benda misteri jadi. Ada satu benda yang aneh lah bagi aku. Sebab ada cerita pun, aku dah rasa pelik. Dia ambil selotip tu kan. Macam ada satu benda lalu dekat tangan dia. Satu benda putih lalu dekat tangan dia. Macam ada benda terbang. Tapi terbang dia tu tak rendah. Terbang dia tu macam tinggi dia panjang ni. Tinggi dia. Nampak? Kalau tinggi macam tu lah. Dia nak ambil barang selotip kan. Ada satu benda putih lalu dekat atas tangan dia. Macam kertas terbang depan kita. Macam tu lah. Tapi ni benda putih kan. Okey. Lepas tu kan, dia terus macam terkejut lah benda tu. Dia ambil selotip macam tu lah. Dia terus ambil buku dia dekat meja tu. Dia kata, sambil tu dia kata dekat Min, Min, lari. Min ni duk cari buku dia tak jumpa lah. Lepas tu, dia pun Min ni dengan reaksi yang tak tahu pun, terus lari keluar. Sambil tu dia terlupa untuk tutup lampu. Arif tu dah abang time dia sambil lari tu kan. Weh, tutup lampu sekali, tutup lampu. Tapi dia terlupa sebab keadaan dan situasi ketika tu kan macam serta-merta, macam tiba-tiba berlaku kan. Macam situasi daripada aman bertukar jadi peperangan. Macam tu lah lebih kurang. Tu lepas pun lari lah 100 meter pun dari kelas hujung sampai dekat tangga. Tangga tu hujung lah. Pung. Arif menang kot. Lepas tu mereka berhenti dekat ujung tu. Lepas tu mereka bincang lah. Macam mana ni lah. Arif tanya macam mana ni. Lampu tak tutup lagi. Lepas tu Min ni pun, dia pun macam seriak lah sebab dia yang tak tutup lampu kan. Lepas tu mereka pun ambil keputusan untuk panggil senior yang tadi kan. Yang aku cerita yang bawa mereka pergi kat ruang tamu tu kan. Mereka ambil senior apa kan. Mereka panggil senior tu. Tak silap aku nama senior tu, mereka panggil Abang Awi. Bukan Awi yang penyanyi tu kan. Yang tu Awi tu Mak Leha pula. Nama apa? Awi tu Kak Lima balik rumah. Tu awal-awal Awi tu kaya. Lain balik sekali lagi. Nak kata pintu hilang. Saja tu tambahan. Okey. Lepas tu dia pun panggil lah. Lepas dua ni panggil lah Abang Awi tadi tu.
Okey, lepas pun naik lah balik guna tangga tu, pergi lalu dekat koridor tu, dah sampai kat kedai lepa. Dan tiba-tiba Abang Awi dengan dua orang budak ni, nama Men dengan Arif tadi, dia ternampak satu benda putih, satu plastik putih lah. Plastik putih dekat tempat dia ambil selotip tu tadi. Dan nak tahu apa dalam tu. Plastik putih tu macam plastik Maidin, plastik Eco macam tu lah. Plastik kita buat barang. Lepas tu, dia ternampak dalam tu ada kertas, macam kertas A4 lah. Lepas tu ada gunting, ada selotip. Kalau benda tu berat lah. Tapi jadi tanya-tanya lepa lah. Macam lepa pelik lah. Macam mana benda tu boleh terbang? Benda tu berat. Tak mustahil. Bagi aku, mustahil untuk dia terbang benda tu. Walaupun angin kuat macam mana pun, dia tak terbang lah tinggi lah. Dia mesti akan, tak boleh terseret je lah. Nampak? Kat situ aku dah rasa macam benda ni aneh lah. Dan menarik lah untuk dikongsikan untuk pada semua subscriber aku, pada semua penonton aku kan. Lepas tu, aku pun macam tertanya-tanya agak kan, benda apa. Lepas tu aku tanya lagi dekat Arif ni, kawan aku ni. Dia kata, benda apa lah benda tu. Dia pun macam tertanya-tanya kan. Lepas tu dia macam, situasi tu macam dia rasa kan, ada orang duduk belakang dia. Macam ada orang letak dari belakang. Macam mana lah cerita? Letak plastik tu dari arah belakang dia. Macam main dari arah belakang dia, lepas tu letak plastik tu dekat tepi tangan dia. Time dia nak ambil selotip tu. Memang terkejut lah. Tapi dia kalih, tak nampak seorang pun. Dan ketika tu, mereka dua je ada. Time ambil buku tu, mereka dua je ada. Tak ada orang lain. Sebab misteri. Aku pun dah rasa macam menarik lah cerita ni. Tu mereka pun macam, oh tertanya sampailah. Dia tak pernah diganggu. Tapi dia tak nak lah diganggu. Arif tu tak mau dah kena ganggu. Tapi dia tanya-tanya lah dekat SPP tu. Dan untuk pengetahuan apa semua, SPP ni dekat Semenanjung Malaysia. Tapi aku tak boleh beritahu SPP apa. Tapi dekat Semenanjung Malaysia. Okay. Kalau aku beritahu ni kan tu ya. Okay, persoalannya sekarang, siapa yang letak plastik putih tu dekat sebelah tangan Arif tu? Siapa? Jadi tanya-tanya yang tu ya. Tapi rasa benda tu aneh lah. Dan satu lagi, aku nak pesan lah kepada budak-budak, kepada foran-foran ataupun budak-budak sekolah lah yang baru masuk asrama. Tak kira asrama penuh ke, asrama harian ke, tolong dengar ni betul-betul ya. Tolong jangan seronok sangat lah dekat asrama tu. Dan hampa pun tak tahu kan benda apa yang duduk kat asrama tu. Dan tolong jangan nak seronok sangat lah dekat asrama tu. Gunakan masa yang sebaiknya tu, memanglah sebaiknya untuk spend dengan kawan-kawan kan. Tapi spend lah masa untuk belajar sama. Dan tolong jangan buat macam-macam, macam main spirit coin, macam main benda-benda tahyul ni lah dekat asrama. Benda kat asrama tu kan, dia macam, aku dulu tak kenal pun spirit of the coin ni. Tapi aku kenal lepas-lepas aku duduk asrama. Dan satu lagi, kalau hampa nak tahu cerita spirit of the coin, tulis lah, komen lah, nak kat bawah. Nanti aku cerita. Ataupun kalau hampa nak cerita, ataupun hampa nak dengar cerita daripada aku tentang hantu asrama macam-macam kan, hampa tulis lah, komen dekat bawah, nak. Nanti insyaAllah aku akan buat. Okey, itu saja untuk video aku kali ni. Jangan lupa untuk like, komen and share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Fahim Taylor. Dan kepada yang berminat untuk tengok cerita-cerita hantu lagi, jangan lupa untuk share dekat kawan-kawan semua. Okey. Dan itu saja untuk video kali ni. Thanks for watching. Assalamualaikum. Bye-bye.